Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kali ini cikgu nak ajar macam mana merekod buku belian pada bulan 2. Okey. Uh, untuk merekod buku belian ni, kamu kena cari semua invoice yang berkaitan dengan belian, iaitu kamu beli aset ataupun kamu bayar bil utility. Utility maksudnya seperti bil air, bil api, bil telefon. Okey. So, cikgu ada dapat, kamu akan dapat banyak lah. Okey. So, cara untuk kena pasti sama ada dia adalah ni belian invoice ni adalah untuk beli barang niaga atau tidak. So, dekat untuk simulasi produk bekal ni dia dah nyatakan, dia dah buat nota kat sini. Maksudnya kerana itu bila dia nak beli barang tu untuk kegunaan pejabat, dia akan tulis nota kegunaan pejabat. Okey, kalau untuk kegunaan pejabat kita akan classify dia sebagai pembentang lain. Maksudnya kita beli kursi ni satu hanya untuk kegunaan office pejabat, bukan untuk dijual. Okey. Okey, kamu akan dapat yang ni. Lepas tu kamu akan dapat jumpa Khazanah, kamu akan jumpa Dell. Okey. Tengok ada Perabot Jati. Lepas tu ada cepat transport. So ada Syabas dan sebagainya lah. So kamu susun, first thing kamu kena susun ikut tarikh. Okey, susun ikut tarikh. Lepas tu kamu sediakan format buku belian. Tulis buku belian bulan Februari 2018, tulis kat sebelah kanan sekali adalah PB, Purchase Book 02. Okey, sebagai folio. So tarikh, perkara, rujukan, folio, piutang niaga, piutang lain, belian kredit. Okey, itu sahaja yang kamu kena ingat. Yang kat tepi ni depends dengan apa yang kamu beli. Kalau kamu ada beli aset, memang kita akan ada sambungan di sebelah kanan. Okey. Okey, tengok yang pertama. Yang pertama ini adalah 12 hari bulan. So kita ada Februari 1. So Februari 1 adalah ini adalah 1 hari bulan juga. Perabot Jati. Okey, kita ada jumpa Perabot Jati dulu, 1 hari bulan. So, kita tulis 1 hari bulan Perabot Jati Sdn Bhd dekat perkara atau butiran. Lepas tu, nombor invoice 1433, kamu record 1433 kat sini. And then, ini adalah kita beli barang sebab nama kita kat bawah. Bukan ingat nama kita, perniagaan kita adalah Perabot Bekal. Kita beli daripada Perabot Jati secara hutang, invoice. So, kita beli Jati Handmade Rack ni sebanyak 2 unit. So bermaksudnya ini adalah beli barang niaga untuk dijual nanti. So, kita record 1,400 di pemiutang dan belian pun sama. 1,400. Sebab apa? Kita beli barang niaga. Akaun belian ni adalah beli barang niaga. Kita beli dengan pemiutang niaga. Okey, ini partner dia. Debit belian kredit, kredit pemiutang niaga. Okey. So yang ini adalah untuk Perabot Jati tadi. Okey, lagi untuk Italian pula. So, Italian ada 1 hari bulan. Yang ni. Okey. Yang ni 1 hari bulan. So, kita tulis Italian Sdn Bhd, Italian Furniture Sdn Bhd. Nombor rujukan dekat sini 500.23. Lepas tu amount-nya adalah 17803.77. So, sama dengan belian. Okey. Next adalah Wonderlife. Wonderlife. Kamu ingat kalau itulah sebabnya senang kalau nak record hard copy kamu boleh belik dan susun. Susun ikut first in first out dulu, okey? 2 hari bulan Wonderlife. 22301 untuk rujukan. Lepas tu amount-nya ambil ni. 3604. So,
3604. 3604. Okay. Okay, next adalah Great G. Fatwood. Okay, G. Fatwood pada tarikh 2 hari bulan juga. Okay. So dia tak ada nota apa ni, kegunaan pejabat. So memang kita tahulah ini adalah kita beli untuk dijual balik. So totalnya G. Fatwood 15,200 untuk nombor invoice. Lepas tu jumlah 4197.60 sen. Okay, so sama. Okay, next adalah Homewood. Okay, Homewood. Mana kita tengok mana Homewood. Oh, ni Homewood. Pada tarikh 3 bulan 2. So, HW00180 dia punya rujukan. So, kita record 10812. Okay. Ini tak pakai. Untuk yang ini belum ada. Okay, next adalah JJC. JJC. Yang ini 7 hari bulan 2. So, kita recordlah 7 bulan 2 dulu. Okay, nombor invoice 62003. Jumlah include GST ya. 10103.92. Okay. Lepas tu atas tilang. Okay. Mana atas tilang? Oh, sini. 7 hari bulan juga. 30307 invoice number. Lepas tu amount 7655.32. Okay. Next adalah Azhar Sofa. Okay, Azhar Sofa ini dia. Pada tarikh 10 hari bulan. Okay. Nombor invoice 10036. So ini adalah 9942.80 sen. Okay. Next adalah JJC lagi. So mana tahu JJC adalah kamu kena tengok juga ni 12 hari bulan ni. So JJC khazanah dulu 10 hari bulan. Ni 10 hari bulan ni. So ini adalah untuk kegunaan pejabat. So invoice dia ni. So kalau untuk kegunaan pejabat, so kita tahu dia adalah pengutang lain 127.2. And then ini adalah kita boleh apa meja pejabat. So adalah perabot. Kita masukkan nama perabot. Amount yang sama. Okay. Next adalah baru JJC tadi. Ni 12 hari bulan. Okay, 12126. Ini kegunaan pejabat. Dia beli kerusi. Kerusi pun perabot. So, masukkan perabot. Amount dan tu. Okay, next adalah Dell. Okay, Dell ni pada tarikh 20 hari bulan. So, dia beli komputer lagi sebanyak 2 unit. So, kita ambil 5392. 5392. Okey, yang ini adalah komputer. Okey. Lepas tu ada bil untuk Syabas. Mari kita tengok. Mana dulu? Syabas. Cikgu letak Syabas dulu. Boleh juga yang lain lah. Okey. Yang ini cara nak tengok bil ni. Dia ada banyak nombor kan yang mengelirukan. So kamu kena guna cas bil semasa sahaja. Okey. Memandangkan dia 48 sen, so kita akan selaraskan 2 sen tu genap. Okey. Kita akan tambahlah. So dia akan jadi RM20.50. Ini untuk cas semasa. Okey. Tapi untuk pada bulan
pada bulan pertama, maksud cikgu, bila dia first installation untuk api dan air, kita mesti membayar cagaran 200. Betul? Bila kita record cagaran 200 ni, okey, kita sambung. Untuk yang Syahbaz tadi, okey. Untuk hanya bulan Februari sahaja, okey, sebab Februari dia baru nak bermulakan perniagaan. So, kita akan letak Syahbaz nombor rujukan. Nombor rujukan kamu dapat tahu tak kat mana? Dekat sini. Mana nombor rujukan? Ni, tax invoice ni. Okey, kamu copy ni, masuk. Lepas tu, kita akan masukkan cagaran 200 sebagai deposit. Untuk bulan pertama sahaja, okey? Bulan seterusnya, bulan Mac hingga seterusnya tak payah dah buat cagaran ni sebab kita hanya membayar sekali sahaja sepanjang kamu menjalankan perniagaan. Melainkan kamu dah pindah kedai. So kamu kena buat balik cagaran. Okey, so caranya adalah kamu akan masukkan deposit tu sebanyak 200 dan bil semasa tadi air dan elektrik. So bil semasa, cikgu tengok tadi bil semasa berapa? Bil semasa adalah RM20.50. So RM20.50. So dekat sini kamu akan type RM20.50. So mesti sebaris ni ya. Sebaris yang sama. And then dia pun pemutang lain dia akan totalkan lah. RM20.50 tambah 200. Jadi 220.50 sen. Okey. Lepas tu ada cepat transport. Okay, cepat transport ni adalah mana cepat transport? Okey. Cepat transport ni adalah kita bayar angkutan keluar. Kita menggunakan perkhidmatan cepat transport untuk menghantar barang-barang niaga kita kepada pelanggan kita. So dia ada bagi notes ni, delivery of notes. So kalau kamu boleh check yang ini, semua ni ada 6 item. Kalau kamu perasan dekat depan ni, cikgu buang ni dulu. Cikgu ada bagi tadi, bagi tunjuk cepat transport. Okey. Nota penghantaran. Kalau kamu jumpa yang ini, yang ini kan, ini adalah delivery notes. Okey, dalam ni selain ni ada 2. Dan dia ada berapa muka surat? 3 muka surat. Maksudnya dalam 3 muka surat dia ada 2 jenis DO. DO delivery notes. Delivery notes ni dia ada nombor apa ni? Nombor delivery note dia, and then dia merujuk kepada invoice yang mana satu. Okey? Invoice ni adalah invoice jualan belian dan jualan tunai. Okey? Okey, kalau kamu tengok mana tadi cepat transport. Okey. Dekat sini dia ada bagi tahu. P0253. So dekat sini pun ada P2053. So dia ada charge dia 150. So dekat sini pun 150. So dia berbeza mengikut tempat. Okey, berbeza mengikut tempat. So yang ini kita akan ambil total ni, kita akan letak di kita akan ambil yang daripada sini, kita akan letak dalam ni cepat transport, letak dalam akaun angkutan keluar. Okey. Berapa tadi? 763.20 sen. 763.20 sen. 763.20 sen. So ni pun adalah pemutang lain. So kita ambil lah mesti amount yang sama. Okey. Lepas tu nanti kamu yang ini kertas ni kamu kena potong 2 dan invoice ni kamu invoice pula untuk delivery note ni kamu kena kepilkan bersama dengan invoice jualan tadi. Okey? So dia ada 6. So 6 jenis invoice. So 6 kali penghantaran. So kamu kepilkan di hadapan invoice tu. Okey. Seterusnya cikgu akan record bil telekom. Okey, bil telekom ambil
bil Telekom ni kamu ambil yang ni, nombor bil ni. Okey? Ambil semua ni ataupun ambil hujung pun boleh. So kalau senang ambil semua ni saja. Yang ini pun sama, kamu kena tengok current charge only. Okey? Memandangkan current charge ni ada 27 sen, so dia kena rounding amount. So bila dia rounding amount, so dia akan jadi 25 sahaja. Okey? Dia kalau lebih 28 baru jadi 30 sen. Tapi kalau kurang 26, 27 dia akan jadi 25 sen. So 190.25 ini adalah bil semasa. Okey, mari kita tengok cagaran. Okey, cagarannya deposit. Depositnya adalah 300. So ini adalah deposit TM Telekom. So kita akan masukkan sini 300 deposit Telekom. So ini kita buka telefon. Okey, berapa tadi? 190.25. 190.25. So totalnya adalah 490.25. So kamu kena tambahkan dua ni ya. Masuk ke sini. Okey, last adalah TNB. Okey, TNB pun sama juga. Pada bulan pertama kita ada kita akan memberi satu deposit kepada TNB sebanyak 500. So nombor invoice cukai ni yang kamu record dalam rujukan. Okey, berapa tadi? 500 sebagai deposit. Dia satu baris yang sama tapi letak di lain-lain keterangan tu deposit TNB. Lepas tu di laju air dan elektrik baru kamu letak charge semasa. So mana charge semasa kat sini. Jangan ambil yang ada jangan ambil jumlah. Kadang-kadang jumlah tu termasuk tunggakan. Tunggakan tu adalah bila kamu tak bayar bulan-bulan lepas. So dia akan tertunggak. Okey. So ini adalah charge semasa. So dia 49 sen. So dia round off rounding amount 1 sen dia akan jadi 462.50 sen. Tengok dia ada bil terdahulu, ada bayaran akhir. So kamu berhati-hati untuk membacanya. So kita ambil charge semasa. Okey. Ataupun dekat bawah pun ada juga. Dekat sini pun ada juga charge semasa. Ni, kegunaan bulan semasa. Okey. Okey. 462.50 sen. 462.50 sen. So dekat sini kamu akan totalkanlah. Okey, lepas kamu dah totalkan ke sini, dah habis, kamu jumlahkan secara menegak. Jadikan kamu kena jumlahkan macam ni. Satu garis di atas, dua garis kat bawah. Sebab kita nak tahu total jumlah setiap laju. Okey? Secara menegak. So pastikan pemitang niaga sama dengan belian kredit. Jumlah dia sama. Kalau dia silap, mungkin kamu ada silap merekod. Okey? Okey, yang ini pula macam mana kita nak check? Okey, mari kita check. Sekarang nak buat nota kaki. Okey, nota kaki debit belian kredit, ambil total kat sini. Okey, debit belian kredit, ni belian kredit, ambil total, letak sini debit. Kredit piutang niaga, ni piutang niaga, letak sini amount dia. Lepas tu buat angka pengimbang, lepas tu belian kredit pada bulan Februari 2018. Tutup kurungan. Okey, seterusnya untuk piutang lain pula, bahagian debit, kamu akan debitkan semua akaun yang ada di sebelah kanan ni. Okey, termasuk deposit ni. So, kamu copy jumlah dia, letak ikut baris dia lah. Debit perabot ambil amount ni, debit komputer ambil sini, debit air elektrik ambil sini. Angkutan kat sini, lepas tu telefon, lepas tu deposit Syabas, deposit TN, deposit TNB. Lepas tu, sebelah kredit pemitang lain, kamu ambil laju pemitang lain. So, ambil amountnya 81 ni. Okey. Cuba kamu total, jumlahkan secara menegak sebelah debit ni, mesti sama dengan sebelah kredit. Kalau ada silap, maksudnya kamu ada silap record. Sama ada kamu silap salin daripada sini ke bawah, ataupun kamu silap record kat atas ni. Kalau salah record kat sini, kamu boleh refer balik kepada invoice. Okey. Lepas kamu dah buat, letaklah keterangan perbelanjaan kredit pada bulan Februari 2018. Lepas kamu dah buat yang ini, settle yang ini, kamu susun
semua invoice ni mengikut abjad ke dalam ke dalam file creditors file. Okey. Lepas tu untuk contoh, untuk ada satu lagi tadi, untuk yang kegunaan pejabat, dia ada satu helaian kan yang berwarna. Helaian yang berwarna tu kamu akan masukkan ke dalam fixed asset file. Okey, nanti kita akan update daftar aset. Okey. So bila dah siap, baru kamu kemaskinikan tarikh dan masa dalam job progress. Okey, itu saja untuk purchase book. Selamat mencuba.